Eksklusif. Operasi menyelamat Khazanah Negara, Mek Santong, Mek Blau, Sang Matahari dan Si Kumbang. Tarik. Diiktiraf kerana kekayaan biodiversiti belantaranya, sesetengah spesies flora dan fauna Malaysia paling unik di dunia. Namun pembangunan dan penerokaan sumber pesat dilaksana merata pelusuk, maka berlakulah konflik antara manusia dan hidupan liar. Dari Afrika ke Asia, konflik ini semakin ketara sehingga di sesetengah benua ia hampir mencapai tahap krisis, menolak satu daripada dua unsur kehidupan ini ke pinggir kemusnahan. Sejak 2017 hingga Julai 2022, 42 kematian dan 1,315 kecederaan manusia dicatat di Malaysia berpunca dari konflik ini. Namun siapakah pula yang menghitung bala terhadap pak belang, gajah, tapir serta sang beruang? 30 Mac, Kertih, Terengganu. Sejak tahun lalu, penduduk tempatan hidup dalam kegelisahan dengan gangguan pak belang. Antaranya Muhammad bin Muhammad Nur yang mempunyai kawasan peternakan lembu di sini. Harimau ni daripada hutan lagi lah. Belum pada saya buat kebun ni dia sudah ada kat sini. Dulu apa dia biasa lah dulu. Itu musim dia hujan barak dia itu kan. Dia nak melawan apa tu dia bunyi suara. Petang atau pagi au. Dia masa tu dia tak mengganggu lah. Tak ada ganggu kan. Ada ganggu ke tak ada ganggu nanti sebab apa ni hutan lagi masa dulu. Sedangkan buat kebun ni ada lembu apa ni baru dia mengacau. Di ruang konflik seperti inilah terletak fungsi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia, Perhilitan. Dalam kes di kampung ini, tim Perhilitan Negeri Terengganu dan pakar harimau perhilitan dari Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC Sungai Perak telah berkampung di sini sejak tahun 2021. Suatu operasi yang panjang dan lama. Matlamatnya satu, agar keseimbangan survival insan dan alam liar terjaga. Pada pandangan saya, konflik ini berlaku mungkin disebabkan oleh habitat loss lah. Sebagai contoh yang kita dengar sekarang ni banyak yang harimau keluar daripada habitat asal. So kita tahu mungkin disebabkan oleh makanan, dia punya prey dah kurang, so dia keluar untuk mencari makanan di tempat-tempat yang mungkin lebih mudah. Hari ini mereka menyelamatkan seekor harimau belang yang telah masuk perangkap yang dipasang. Majalah 3 diberi peluang secara eksklusif mengikuti misi konflik ini selama 4 bulan. Operasi ini diketuai oleh Usama Muhammad Alifa, penolong pengarah bahagian konservasi hidupan liar. Urusan konflik itu bila pihak jabatan menerima aduan daripada orang awam berkenaan dengan serangan terhadap ternakan yang disyaki daripada harimau belang, maka pihak negeri akan membuat siasatan terhadap aduan tersebut dan akan maklumkan kepada ibu pejabatlah
kemudian pihak HQ akan turun ke kawasan aduan dan kita akan buat siasatan terhadap aduan tersebut sama ada ia berasas atau tidak. Maka kita akan buat tindakan selanjutnya. Tim ini disertai oleh mereka yang dianggap sifu dalam pengurusan harimau belang dari NWRC seperti Nik Muhammad Zamani Awang, penolong pegawai hidupan liar yang berpengalaman 20 tahun, serta Dr. Siti Suzana Selamat, pegawai veterina. Mengikut rekod, Pak Belang jarang masuk perangkap kerana kebijaksanaannya. Tetapi sejak tahun lalu, ini kali kedua penangkapan berjaya dilakukan. Kawasan ini bermula pada tahun 2021, satu serangan terhadap ternakan lembu orang kampung yang sangat banyak pada masa itu, dan pihak jabatan telah membuat pemantauan melalui perangkap kamera. Maka tindakan jabatan adalah memasang perangkap harimau belang kerana kawasan ini adalah hutan yang terpisah daripada hutan yang besar, maka kita perlu buat tindakan selanjutnya . Selepas membius Pak Belang yang berada dalam perangkap, pihak perkhidmatan perlu segera melakukan prosedur seterusnya dengan mengambil kira tempoh keberkesanan ubat pelali. Sebaik haiwan liar yang ganas ini pengsan, Dr. Suzana akan menjalankan peranannya. Tempoh 1 jam adalah mencukupi sebab dari tempoh dat kepada dia nak pengsan ambil masa 15 ke 20 minit. Jadi dalam tempoh selebihnya itu adalah untuk prosedur kesihatan yang lain. Jadi untuk saya itu adalah mencukupi dan kalau kata macam Mek Santung tadi, kita memang takkan tambah lagi lah sebab risiko pada dia. Sebab kalau kata prosedur masih belum selesai, kita ambil yang penting sahaja. Kita tak nak tambah lagi ubat bius. Prosedur yang akan dilaksanakan adalah mengambil segala sampel yang diperlukan, pengencaman status kesihatan dan fizikal Pak Belang. Sebahagian proses ini termasuk menamakan tangkapan, lazimnya mengikut nama kawasan yang dijumpai sebagai rujukan. Kerana itu, harimau betina ini dinamakan Mek Santong, iaitu lokasinya berdekatan dengan Bukit Santong, Kerteh. Untuk harimau Mek Santong, kita dapati dia punya keadaan memang sangat sihat, betina yang telah matang. Kita anggarkan umur dia dalam 6 tahun dan gigi taring sebelah kiri atas satu patah. Itu memang dah lama lah. Jadi dekat sini kita tengok dia tiada masalah kesihatan lah buat masa ni. Pembiusan tu kita ambil semua sampel darah, sampel DNA dan kita cek morfologi sekali untuk rekod kita. Di situ kita buat juga test untuk canine distemper virus. So result adalah negatif. Tampak mudah, hanya mereka yang terlibat dengan operasi menyelamat ini sahaja mengetahui degup dan debarnya. Adakala nyawa pihak perkhidmatan dipertaruhkan, terutama apabila berdepan dengan situasi di luar jangkaan. Masa kita tengah dah bius nak bawa ke lori, tiba-tiba Yub Tapah tu bangun. Sebabkan mungkin jarak perjalanan dan juga goyang kan, Yub Tapah tu jadi bangun dan semua terjun daripada benda. Tapi saya tak takut lah sebab saya jadi masa tu saya bawa kereta. Tapi nasib baik Dr. Zubaidah masa tu, Dr. Zubaidah dia sempat cucuk bius, tambah bius dan berjaya kita pindahkan ke sinilah. Misi diteruskan dengan membawa Mek Santong ke NWRC yang tempoh perjalanannya mengambil masa 7 jam. Jarak yang jauh memerlukan pihak perkhidmatan berhenti beberapa kali di perhentian untuk memastikan Pak Belang berkeadaan baik. Macam harimau, kita tahu once dah ada konflik, contoh terkena jerat, masuk perangkap, so biasanya kita akan bawa ke NWRC dan kita akan jadikan sebagai baka. Macam spesies-spesies lain, macam yang beruang,
harimau kumbang, tapir. Jika dia punya kondisi kesihatan dia baik, so kita no point kita bawa ke sini. Sebab pusat penyelamat hidupan liar kebangsaan ni bukan tempat menyimpan hidupan liar. Dia lebih kepada macam klinik. Once okey, kita release, kita lepas balik. Jam 12.30 malam, kami tiba di Sungai Perak. Mek Santung kini telah sampai ke rumah baharunya. Bunyi ngauman Pak Belang memecah keheningan malam. Mek Santung kini sedar sepenuhnya dari kesan ubat pelali. Walaupun berada dalam sangkar, pasukan NWRC tetap perlu berhati-hati mengendalikannya kerana kudrat hidupan liar ini boleh mendatangkan risiko yang tinggi. Mei, Sungai Besar, Selangor. Sinonim dengan suasana padi menghijau yang sungguh menenangkan. Tetapi kebelakangan ini, kedamaian di sini mula terganggu. Kelibat beruang matahari kerap kelihatan. Kehadirannya mengundang kerisauan terhadap keselamatan penduduk dan kemusnahan tanaman mereka. Antara yang terkesan adalah kebun kelapa ini. Pemiliknya, Jamaluddin Muhammad Rani, telah membuat aduan kepada Perhilitan Cawangan Selangor bagi menangani ancaman itu. Ketika tu, lepas main subuh tu, orang surau semua datang ke rumah. Bagi tahu, pokok kau ni depan rumah ni kena beruang ni katanya. Saya pun terkejutlah. Sampai bila pula beruang boleh lepas ke sini? Tapi saya tengok keadaan pokok yang memula kena tu memang besar, hancur kan. Jadi situ saya pun terus buat aduan lah pada Perhilitan sebab beruang kan. Kita budak-budak ramai kat sini, semua dah takut. Alhamdulillah malam tadi, yang kedua malam lah, dah dapat tangkap. Hutan belakang kita ni dah terang dah. Dah dulu jadi hutan simpan. Sekarang ni hutan ni dah terang, diorang dah teroka, jadi tak mustahil benda-benda yang buah-buah semua turun ke depan. Itu yang dah 2-3 kali dah diorang jumpa, masih ada lagi yang 2 ekor. Yang terbaru ni selepas kena yang 4 bulan tu dah tangkap dah 100 kilo lebih. Sekali lagi kepakaran Dr. Suzana dan tim NWRC bakal diuji. Hakikatnya, hampir setiap bulan mereka bergerak ke serata semenanjung Malaysia membantu menyelesaikan konflik antara manusia dan hidupan liar yang kian ketara. Beruang matahari boleh diperolehi di hutan hujan tropika Asia. Saiznya sepanjang 120 hingga 150 cm menjadikannya ahli terkecil dalam keluarga Ursus. Kira beruang liar adalah sangat bahaya sebab beruang ni dia punya kekuatan boleh kata 10 kali ganda pada lelaki. Kalau kata sekali dia terkam, gigit, memang ada risiko untuk kematian lah. Cuma beruang liar ni bila kita datang, dia tak akan dekat dengan manusia. Yang itu memang betul liar. Kecuali kalau macam kata kita kejar, provoke dia ataupun dia cedera. Seperti biasa, ubat bius akan digunakan bagi memudahkan proses menyelamat. Namun penggunaannya memerlukan ketelitian. Tersilap langkah boleh mendatangkan bahaya pada si pengendali.
Okey, kalau kata kita jurubius, memang kita akan ambil langkah-langkah keselamatan, pakai sarung tangan. Jadi masa kita masukkan ubat pun kita kena hati-hati. Jika terkena, risiko ubat tu jangan terkena macam contoh macam mata. Mata dia punya membran nipis, boleh serap masuk dalam darah. Yang tu risikolah, yang tu dia langkah keselamatannya memang kita perlukan air yang banyak untuk kita flush. Keperluan pemakanan beruang matahari yang juga dikenali sebagai beruang madu adalah serangga yang lebih daripada 100 spesies dan tumbuhan yang lebih daripada 50 spesies. Jika habitatnya diteroka, sumber makanan haiwan malang ini turut musnah sama sekali. Usia beruang madu boleh mencecah hingga 30 tahun. Daripada hasil penelitian Dr. Suzana terhadap beruang yang ditangkap kali ini, ia boleh dikategorikan sudah berusia. Ciri-ciri kalau macam kata kita tengok umur tu, satu pada gigi dia dah start ada orang kata discoloration, dia start ke oren, kuning-kuning oren, lepas tu dah ada gigi dia banyak yang dah patah lah sebelum ni. Kemudian kita tengok pada body condition, dia punya muscle tu dah start macam tak fit, dia macam loose sikit. Kemudian tengok pada bulu dia pun dah start jarang-jarang, dia tak macam beruang yang muda, dia punya bulu memang sangat rapat dan hitam berkilat. Minat mendalam terhadap bidang perubatan sejak di bangku sekolah mendorong Dr. Suzana cekap mengendalikan tugasnya. Dia yang mula bertugas dengan perhilitan sejak 2017 akan sentiasa peka dengan masa tatkala mengambil data-data diperlukan sebaik hidupan liar ditidurkan. Kalau kata rawatan awal memang kita perlu buat terus. Kalau macam tadi saya ada cover dengan antibiotik dan tahan sakit. Tahan sakit tu untuk 24 jam, antibiotik akan cover untuk 72 jam. Kalau kata prosedur tu memerlukan masa yang lama, selepas 40 minit ke 1 jam tu kita akan nilai balik sama ada kita perlu tambah ubat bius ataupun tak. Jadi sepanjang prosedur kita akan alert lah dari segi pernafasan dia, pergerakan dia. Pada keesokan harinya, beruang madu yang masih sihat ini kemudian dilepaskan ke hutan belantara yang jauh dari penempatan manusia. Tempat pelepasan akan dirahsiakan bagi mengelakkan aktiviti pemburuan. Semua hidupan liar, kita perlu gerak selepas waktu yang sesuai seperti waktu yang redup. Lepas tu hujan tak lebat sangat, so kita boleh bergeraklah waktu cuaca yang sejuk. Sebab kalau kata kita bergerak waktu tengah hari, risiko pada haiwan kena satu heat stroke and then dia cepat stres. Biasanya proses pelepasan hidupan liar menuntut kreativiti yang tinggi bagi mengelakkan risiko pada anggota perhilitan. Untuk kali ini, tali diikat pada pintu sangkar beruang kemudian ditarik buka dari dalam kereta. Tarik. MWRC Sungai Perak. Selepas 2 minggu berada di pusat kuarantin, kini Mek Santong akan dipindahkan ke kurungan malam untuk proses pembiakan. Ini penting dilakukan kerana harimau belang kini tinggal tidak sampai 150 ekor di hutan negara kita. Okey, di sini Mek Santong akan mula dipasangkanlah. Buat masa ni kita dah ada seekor jantan yang kita cuba pairkan dengan Mek Santong. Selain daripada untuk pembiakan, dia juga akan melalui proses rehabilitasi lah.
Harimau belang yang diancam kepupusan ini telah disahkan sebagai subspesies berasingan daripada subspesies harimau Indochina. Melalui perkongsian Nick, pada masa ini ada hampir 40 ekor harimau belang dalam kurungan di seluruh Malaysia. Manakala di NWRC yang asalnya 20 ekor, kini tinggal bebelas sahaja, sama ada mati disebabkan tua atau sakit. Dan bilangan betina lebih banyak daripada jantan. Sejak projek pembiakan harimau belang ini dilancarkan pada tahun 2019, terdapat kemenjadiannya. Mek Santong diharapkan untuk membawa sinar baharu pada aktiviti pembiakan yang diusahakan. Kalau secara natural sebenarnya dia punya peratusnya agak tinggi. Melainkan kalau buat secara artificial. Kalau secara artificial kita dah try 2 kali, 3 kali dan belum lagi berjaya. Buat masa ni kalau untuk dengan umur yang masih muda macam ni dan jantan pun kita ada yang memang umur agak baik dan kita jangkakan yang dia peratusannya mungkin lebih tinggi dan dijangkakan hujung tahun ni ataupun awal tahun depan akan ada satu kelahiran untuk dia. Kita cuba dulu. Mek Santong yang kelihatan kurus ketika diselamatkan pada bulan Mac kini mula berisi. Tetapi sifat liarnya masih terserlah, sentiasa sedia untuk menerkam. Apabila dia tunjukkan tanda-tanda stres, kita akan letak jantan sebelah lah. Dan sekiranya jantan ataupun betina menunjukkan satu keserasian semasa dia berada di sebelah menyebelah tu, dan kita akan cuba campur lah. Kita nak pairkan awak dengan yuk kapal. Sabar ya, kena banyak bersabar. Makan dah banyak. Kamu lagi nak? Yup, ni Santong. Yup, yey. Harimau belang jantan yang bakal dipasangkan dengan Mek Santong adalah Yop Tapah. Ia telah diselamatkan pada tahun 2016 akibat terkena jerat yang dipasang orang asli di Batu 10 Jalan Pahang, Tapah Perak. Dengan kaki kanannya mengalami kecederaan akibat dawai perangkap. 16 Jun, Gua Musang, Kelantan. Hari ini pasukan NWRC perlu mengurus kes yang agak rumit. Perasaan rimau tu perasaan dia, rimau tu terkait bunyi. Okey. Atas bukit ni dengar. Ni dengar. Ni lekok ni. Di sini ni. Nak terang masuk senyap. Usuk pun keroh masuk kau ni tapi tak nampak juga. Nampak dia duduk begitu. Tapi perasaan saya tu kau aja dia. Lompat lalu. Lompat. Cuba first kali kita pergi buat pengesahan rimau dulu. Baru kita keluar, kita bincang strategi dan kita Penggandunya, Lau Chi Kian dan Tai Kong Sin bekerja ladang di sini. Sepanjang berada di sini, mereka sering didatangi hidupan liar kerana tempat ini asalnya adalah habitat mereka. Kita setiap pagi pun ada cek itu kalen pakar kan. Itu padis kaca dengan kalen pakar. Kita tiap malam ke lagi pagi pun pergi cek. Sampai sana kita dengar ada bunyi macam harimau, kita pergi tengok. Kita pun sudah takut dah. Kita takut, kita cepat-cepat pergi lepot. Konflik kali ini membabitkan harimau belang yang sudah beberapa hari terkena jerat dipasang individu yang tidak dapat dikenal pasti. Tetapi status kewujudan sang belang diragui kerana pada awalnya ia mengeluarkan ngauman kuat, kini sunyi sepi. Saya sekarang bersama Encik ni dan Dr. Suzana menuju ke kawasan Pak Belang yang terkena jerat di kawasan perkampungan orang asli Pos Belau bagi memastikan status sama ada ia masih berada di situ atau tidak. Lokasi Pak Belang kali ini agak sukar dilihat dengan mata kasar kerana berada di cerun dan sungai. Drone telah digunakan bagi membantu pengesanannya.
Rakam. Video. Oh. Zoom. Macam baring. Hidup lagi. Buka mata tu. Buka mata. Dia santai. Dia relax. Tengok pokok mana. Tak boleh masuk ni. Tak boleh masuk ni. Sebab dia rapat ni. Rapat. Dia rapat ni. Aku tak boleh fly ni. Hidup lagi. Sebaik mengetahui kedudukan Pak Belang, ubat bius terus disediakan Dr. Suzana. Misi menyelamat kali ini diketuai oleh Nick. Mula menyertai perhilitan sejak tahun 2004 dan antara yang terlibat dengan pembinaan NWRC, Nick sering dirujuk apabila berdepan dengan konflik harimau belang. Jadi berdasarkan pada drone dan kita masuk dan kita menyusuri daripada sebelah kiri, masuk approach dekat dan dia terus menghadap kita dan kita tembak yang pertama tu tak kena disebabkan oleh faktor muka bumi dan juga angle tu tak berapa cukup. So kita ubah position pergi yang di bahagian belakang dan kita berjaya tembak lah akhirnya. So 15 minit kemudian dia tumbang. Keadaan Pak Belang yang terkena jerat ini agak membimbangkan. Selain kaki depan kirinya terikat ketat dengan dawai, jari kaki kanannya juga cedera teruk. Melalui analisis pasukan NWRC, kecederaan itu mungkin disebabkan haiwan malang ini cuba menggunakan kaki kanannya melepaskan diri daripada jerat. Harimau ni kita dapat dia kena jerat. So sekarang ni kaki kiri dia dah bengkak. Kita takut nanti dalam seminggu dia punya kulit akan merah dan bulu akan dicabut lah. Dan yang kita paling risau sebenarnya sebelah kanan dia. Yang ni kita terpaksa amputate. Kita potong lah dia punya jari dia tu. Jari ketiga dan jari keempat. Dah tak boleh selamatkan yang ni. Dia punya ni keseluruhan masih boleh diselamatkan? 1, 2 ni boleh lagi. Cuma jari dia je. Itu untuk gantung air tu untuk? Sebab kita tak tahu dia dah berapa hari. Kita dah nampak dia punya status dehydration dia nampak 5 ke 10% lah. So, kita tambah air dalam darah. Kita drip air. Sekarang ni saya nak cuci luka dia untuk bersih semua sebelum kita bawa untuk rawatan lanjut dekat NWRC nantilah. Kesudahannya, Dr. Suzana membuat keputusan terpaksa memotong 2 jari kaki kanan bagi mengelakkan jangkitan kuman yang boleh meragut nyawa hidupan liar ini. Usai segala prosedur dilakukan, ia dibawa ke NWRC. Dengan nama diberi sebagai Mek Blau, rentetan lokasinya dijumpai di perkampungan orang asli, Pos Blau, Gua Musang. Selepas menempuh 4 jam perjalanan, Mek Blau tiba di NWRC. Tempat ini yang dibina pada 2013 dengan penuh sistematik ini berada di dalam Rizab Hidupan Liar Sungai Perak. Asalnya menempatkan harimau belang, kini juga menjadi persinggahan pelbagai jenis hidupan liar yang lain. Jun, Kertih Terengganu bersempadan hutan simpan dan ladang kelapa sawit. Berdekatan lokasi Mek Santong dijumpai, pihak Perhilitan Cawangan Terengganu dan pasukan NWRC masih memasang perangkap, dijangka berlanjutan sehingga hujung tahun ini.
Sehingga kini yang dah masuk harimau belang adalah Mek Santong dan seterusnya 2 individu harimau kumbang yang telah masuk. Hari ini, seekor harimau kumbang telah termakan umpan. Biasanya laporan konflik kehidupan liar jenis ini banyak diterima di Negeri Sembilan, jarang-jarang di tempat lain. Pengendalian operasi sebegini memerlukan kerja berpasukan yang tinggi dan adakala masa lebih banyak dicurahkan dalam misi menyelamat daripada bersama keluarga tersayang. Untuk operasi dekat Rasau Kertih ni, kita buat by shift setiap minggu. Kita akan letak anggota 5 ke 6 orang dan bergilir-gilir lah berganti-ganti untuk pemantauan perangkap lah setiap hari. Akan periksa umpan dan akan buat pemeriksaan perangkap. Proses menembak ubat bius akan dilakukan 2 kali bergantung kepada keberkesanannya dan yang mengendalikannya perlulah yang terlatih dan berpengalaman. Bukan semua anggota perkhidmatan boleh melakukannya. Kelibatnya umpama kucing hitam bertompok. Tetapi harimau kumbang dikatakan suka bersendirian di dalam gelap. Okey dah, cik pegang kayu tu. Untuk menunggu harimau kumbang ini pengsan sepenuhnya agak mengambil masa. Difahamkan, kegelisahannya melihat kelibat manusia di sekelilingnya juga membuatkan ia cuba melawan keberkesanan ubat pelali. Kita akan monitor keadaan harimau kumbang tersebutlah dan keadaan dalam yang baik. Cuma bodi badan harimau kumbang tersebut ada cala lah. Kesan daripada mungkin sebelum ni dia bergaduh dengan predator yang lain. Dan apabila kita dapati harimau itu sihat dan selamat, maka kita akan buat translokasi ke kawasan yang lain lah. Walaupun penat dan berhabis banyak masa, bagi anggota perkhidmatan yang berjaya menjalankan misi menyelamat hidupan liar daripada konflik, perasaannya sukar digambarkan. Detik paling gembira bila kita dapat rescue dan selamatkan individu, terkiralah apa-apa binatang, harimau belang, harimau kumbang. Detik paling sedih apabila operasi yang melibatkan operasi menyelamat, melibatkan hidupan liar yang terkena jerat lah, seperti harimau belang. Dan kita dapat lihat keadaan tersebut sangat seksa. Memandangkan harimau kumbang ini dalam keadaan sihat, ia terus dilepaskan ke belantara. Sekarang jam 8.30 malam, pihak perkhidmatan dalam proses untuk membuat pelepasan harimau kumbang yang masuk dalam perangkap tadi. Ketika pelepasan ini, mata dan telinga setiap yang berada di lokasi harus peka. Bahaya ada di merata tempat, terutama waktu malam. Ada juga kisah yang pernah berlaku sebelum ni di mana harimau kumbang akan patah balik dan akan attack anggota kita lah. Cuma dari segi waktu pelepasan tu, anggota kena lebih berhati-hati lah. Kena risiko untuk harimau tu patah balik agak tinggi lah. Dah relax dulu, semua lagi. Okey ah? Selepas 2 minggu Mek Blau berada di pusat kuarantin NWRC, ia perlu melalui rawatan lanjut terhadap kecederaan kaki depannya, kiri dan kanan. Mek Blau telah dibawa ke klinik NWRC. Di sini, bukan hanya kecederaannya akan dirawat, malah keadaan fizikal lain juga akan diperiksa. Sejak masuk sini, selera makan dia sangat baik.
Sebab kita syaki masa dia di dalam hutan, dia susah untuk dapat makan. Masa tu kita cek body score dia pun nak jatuh pada 2/5 lah. Macam nampaklah susah dia cek makan di kawasan yang kita jumpa dia tu. Klinik ini mempunyai kemudahan asas seperti juga klinik manusia. Selain dilengkapi makmal untuk ujian darah, ia mempunyai mesin pengimbas. Dr. Suzana telah mengimbas kecederaan McBlow dan mendapati. Yang itu kemungkinan kita akan buang lagi dia punya digit yang tengah, ada yang sampai ke third phalanges tu kita kena buang lah. Sebab yang tu dia expose kepada environment. So tulang tu kita nampak dalam x-ray tadi macam dah start ada infection. Tak buang, satu dia punya muscle akan overgranulation, maksudnya dia tumbuh. Dan kulit susah nak cover baliklah daging tu. Melalui pemerhatian lensa majalah 3, bengkak di kaki McBlow yang terkena jerat semakin membesar. Bila hidupan dia yang terkena kabel tu akan menjerut. Makin lama dia jerut, salur darah akan terhimpit. Bila salur darah terhimpit, jadi muscle tu dia start mati. Masa yang kita pergi tu dia belum lagi kira nampak luka dia tu membesar. Bila dah berapa hari baru luka tu membesar lah, sebab sel-sel mati tu baru nak menunjukkan membuka lagi dia punya otot tu. Suatu ketika dahulu, harimau belang yang bernama Yop Tapah juga mengalami nasib hampir sama dan mengambil masa 6 bulan untuk sembuh. Kalau kata dia jenis yang tak kacau luka dia tak menggigit ataupun mencederakan bahagian yang kita buat rawatan tu, akan lebih cepatlah. Kalau kata dia mencederakan kaki dia tu akan ambil masa. Mungkin lebih pada 6 bulan. Dijangka dalam tempoh terdekat ini, McBlow akan dirujuk ke pakar veterina yang mempunyai peralatan perubatan lebih canggih untuk rawatan susulan. Di NWRC, baik harimau belang yang diselamatkan atau yang lahir dalam kurungan seperti yang diberi nama Sungkai ini, ia akan diajar sifat semula jadinya, iaitu memburu. Sungkai adalah hasil pembiakan harimau di sini, di mana bapanya bernama Scarface pernah menggemparkan negara 16 tahun lalu, membaham 4 manusia di Kelantan. Di dalam kurungan, dia terkurung tau. So kita sebagai penjaga, kita kalau boleh kita nak buat paling natural, paling semula jadi kepada harimau-harimau kita lah. So that's why kita buat itulah, kita buat bagi makanan secara sorok, hiding, bagi dia binatang prey untuk memburu. Sebagai contoh kita bagi babi, dia nak ambush. So dia kena diajar tu untuk ambush. So dia kena cari tempat yang tersorok, dan babi tu di belakang baru dia akan attack. So benda-benda gitulah yang kita kena buat, kita kena adakan di dalam kurungan. Good boy, good boy. Okay. Menurut Muhammad Taufik Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Pelitan Semenanjung Malaysia, langkah lain bagi mengatasi konflik manusia dan hidupan liar adalah pembinaan struktur lintasan hidupan liar viadak di lokasi terpilih. Pembinaan jalan tu harus mengambil kira keperluan hidupan liar untuk melintas dan mengelakkan daripada habitat tu terpisah lah.
Jadi kita ada macam apa viaduct yang membolehkan hidupan liar tu bergerak daripada satu kawasan hutan ke kawasan hutan bersebelahan yang terpisah akibat pembinaan linear infrastruktur tadilah, sama ada jalan ataupun landasan kereta api contohnya. Viaduct juga telah dibangunkan di banyak negara lain. Ia menghubungkan kembali hutan yang terpisah disebabkan lebuh raya atau pembukaan tanah untuk pertanian dan pembangunan. Idea ataupun reka bentuk untuk lintasan hidupan liar ni sebenarnya telah ada digunakan di beberapa negara lain lah, bukan hanya di Malaysia. Antaranya seperti di Kanada, yang bukan saja menggunakan lintasan untuk jalan raya tapi juga pipeline ataupun laluan untuk minyak kan. Jadi kebanyakan linear infrastruktur ni dia memisahkan habitat. Jadi banyak negara sebenarnya, antaranya seperti yang mana yang saya maklumkan tadi, Kanada, negara kita yang terhampir di Singapura juga turut mempunyai kemudahan seperti ini, dan beberapa negara lain lah yang telah ada dan juga dalam perancangan untuk membina kemudahan seperti ini. Difahamkan lebih 20 buah viaduct telah dibina dalam negara lengkap dengan kamera bagi memantau kehadiran hidupan liar. Di setiap lokasi viaduct ni memang kita ada memasang perangkat kamera bagi tujuan pemantauan lah. Jadi dari situ kita dapat kesan memang ada hidupan liar, contohnya gajah, tapir dan sebagainya yang menggunakan viaduct ni sebagai laluan untuk dia bergerak daripada satu kawasan ke kawasan bersebelahan lah. Keseimbangan keperluan survival manusia dan hidupan liar perlu dicari penyelesaian jangka panjang. Sepanjang saya bekerja di perhilitan, dari segi kaki tangan kita sangat limited. By satu hari kita ada sampai 2 konflik, dan kita masa tu kita akan kekurangan kaki tangan untuk bantu rawatan di dalam NWRC sendiri. Kalau kita boleh kembangkan tim, besarkan lagi tim kita akan boleh dapat menjaga kelestarian hidupan liar kita. Jika tidak, negara bakal kehilangan unsur biodiversitinya, terutama spesies yang semakin pupus seperti harimau belang, kerana sekali ia hilang, yang tinggal juga tidak akan mendapat laba. Jangan sampai sudah terhantuk baru tengadah. Harimau ni adalah kita punya ikon negara, jatah negara kita. Jadi kita semua sebagai rakyat Malaysia kena bersatu hati, pastikan yang harimau kita ni, harimau Melaya, boleh berada dalam populasi yang terbaik.